Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini saya akan terangkan ataupun menyampaikan lecture tajuk kita yang keempat yang bertajuk Game Design and Development Process. So, pada kali ini saya akan terangkan tentang fasa-fasa ataupun apa yang perlu ada dalam kita menyediakan sesuatu dokumen ataupun yang perlu kita fikirkan apabila kita nak mereka bentuk dan juga membangunkan permainan edu game kita ya. Alright. So bila kita melibat kita menyatakan tentang development process, kita mesti ada satu reference ataupun kita kena ada satu panduan yang maknanya kalau dalam apa-apa proses pun kita ada model ataupun modul yang kita boleh rujuk. Okey, kalau dalam contohnya instructional design kan, kita ada AD, kita ada Assure, okay, dan mungkin kita ada dalam software engine kita agile model, ada RAG model. Siapa yang belajar tentang sistem ataupun pembangunan sistem, of course dah familiar dengan model-model dalam pembangunan, alright. Namun untuk game juga ada satu life cycle, okay, game development life cycle, di mana fasa-fasa untuk dalam setiap cycle ni dia lebih kurang sama je macam model development yang adalah untuk software engine ke untuk instructional kan. Jadi kat sini tapi dinamakan game development life cycle, okay, dan kegunaan dia untuk any game design and development. However, some game companies have their own methodology to be referred. Okay, contohnya seperti di bawah ini, okay, kita dah dapat tengok ada beberapa individu ataupun company yang dia ada model ataupun fasa-fasa dia yang tertentu. Okay, contohnya yang Doppler interaktif ni pada tahun 2014 dia bahagikan proses dia kepada 6 fasa ataupun 6 stage. Ada fasa design, develop, or redevelop, evaluate, test, review and release. Okay, dan yang paling kalau kat sini kita boleh tengok yang paling latest adalah Bliss Game Studio, di mana dia ada 5 fasa iaitu pitch, pre-production, main production, alpha, beta. Okay, alpha and beta ni adalah dia punya fasa dalam testing dia lah. Selalunya alpha testing ni dalam kalangan ataupun in-team, in-house punya testing. Kalau beta ni dia akan pergi kepada the real user, okay, the real player. So depends lah kepada mana-mana rujukan ataupun company yang dia ada dia punya own methodology in game development. Dan selalunya kalau kita kata apa model ataupun development model yang kita boleh gunakan, kita sebut GDLC lah, Game Design Life Cycle. Tapi siapa yang kita nak rujuk tu, kita boleh rujuk kepada mana-mana yang memang dia ada sediakan dia punya model sendiri. Selain 4 ni sebenarnya banyak lagi yang kita boleh cuba Google lah, alright. Yang ini yang orang kata dah establish lah ya. Dan setiap fasa tu dia adalah dia punya description dia. Design tu dia buat apa, develop tu buat apa kan, pre-production tu macam mana. So boleh carilah nanti ya. Okay. Dia sama jugalah macam sesi, kalau ikutkan the familiar ataupun the common lah fasa, dia adalah fasa first, ideation, and then production adalah fasa dia buat design, dia develop, alright, and then dia buat testing, okay, and then post production macam mana dia launch, okay, launch dia ataupun implement dia punya games tu. Yang ini adalah contoh untuk animation, okay, animation dia more kepada macam buat filem lah, okay, buat ideation, dia buat storyboard, games pun ada buat brainstorm idea, ada buat storyboard juga kan, and then dia akan buat dia punya game element punya yang apa dia punya goal, apa dia punya feedback, so dia design dekat situ, okay, and then dia akan buat kalau animation
dia akan production dari aspek production dia ada layout, research and development, modeling, texturing, rigging, setup, animation, ada buat effect, lightning dan juga rendering. Dia banyaklah proses kalau dalam animation ni. Kalau dalam game pula, especially kalau yang melibatkan digital game, dia akan melibatkan programming, kan? Dia ada juga kalau game tu 3D pun melibatkan modeling juga. And then post production, kalau animation ada compositing, 2D VFX atau motion graphic, color correction, and then final output. Kalau games pula, dia akan buat testing and implement, dia buatlah beta testing, alpha testing, beta testing, and then dia akan buat redesign ataupun redevelopment kalau ada apa-apa bugs ataupun yang yang tak sesuai, dia akan baiki semula, kan. So itu adalah orang kata proses, proses yang common dekat dalam sesuatu pembangunan, ya. Jadi macam mana kalau kita nak orang kata proses dalam pembangunan dan reka bentuk pembangunan permainan ni, ya. Dan selalunya macam saya ceritakan tadi, kita ada 3 proses yang common, iaitu pre-production, sebelum, semasa dan selepas production. Okay, so dekat sini dia dalam GDLC kita tadi, game design life cycle tu dah dibahagikan kepada 4 aktiviti utama, ya. Iaitu ideation, design and playtest, development and playtest, and then execute. Kenapa kedua-dua ni ada playtest? Sebab kita ada low fidelity testing dan juga high fidelity testing. Maknanya low fidelity tu more kepada prototype yang berbentuk sebelum kita develop lah. Yang kita develop digital. Manakala yang high fidelity testing ni dia more kepada yang selepas kita digitalkan dia. Kita dah letak programming before kita launch. Maknanya kita buat alpha testing lah, maknanya dia testing in-house, ya. So kita tengok satu persatu. Yang pertama iaitu ideation. Apa yang berlaku dekat ideation adalah sesi brainstorm idea, kita tentukan konsep game kita, and then kita pick the concept and refine the concept. Itu yang kita lakukan waktu kita buat canvas, game canvas tu. Kita dah reform kita punya idea dekat situ. Alright, kita revise, kita brainstorm, kita discuss sama ada. Dan kita boleh tengok lah dia punya, bila kita dah buat on paper, at least idea tu dah divisualisekan on paper. Kan, daripada abstract yang kita hanya cerita nak game tu macam ni. Bila kita dah buat dalam canvas yang kita dah buatkan hari tu, and then kita dah nampak apa dia punya narrative dia, macam mana goal dia, apa dia punya feedback, kan. Lepas tu sebab tu pentingnya bila kita dah pada fasa ideation ni, kita dah boleh menyediakan dokumen yang dinamakan game concept design. And then bila dah kita siapkan dengan ideation ni, alright, ni seperti yang saya kata tadi lah. Kita brainstorm, kita buat game concept, ya. And then kita macam mana kita nak dapatkan idea tu? First kali kadang-kadang satu benda tu kita boleh melalui peniruan, ataupun inspiration. Dan kebanyakan games yang dihasilkan yang kita ada kat market hari ini, kebanyakan dia diinspirasikan melalui kisah-kisah benar ataupun apa yang berlaku di sekeliling, isu-isu yang ada di sekeliling. Salah satunya contoh yang Katamari Damacy ni, dia inspiration dia adalah berdasarkan daripada final thesis, kan. So dekat situ dikatakan kita Takahashi ni, dia lah yang develop game ni. Kita final thesis brought out the core gameplay ideas while a team of 10, maksudnya student dia, develop the final product. So combination kat situ, idea tu antara yang dia dan juga student dia hasil satu game yang namanya Katamari Damacy ni. Selain daripada inspiration, dia juga akan melibatkan story lah, macam narrative kan. Dan selalunya story ni of course lah dia ada climax dia ada macam buat filem kan, dia ada
fasa-fasa dalam satu penceritaan tu. Ada siapa dia punya hero, siapa dia punya uh, uh, enemy dia siapa kan, apa yang benda yang triggered yang menyebabkan berlakunya konflik dan so on. Okay, kalau kita ikutkan story ni dia akan highlight kepada watak protagonis dan juga antagonis. Dan protagonis of course lah dia punya main character ataupun hero untuk games tu. Contohnya kat sini lah dalam game Portal tu hero dia perempuan kan, nama dia Shell gitu. Okay, manakala antagonis adalah the main characters chief opponent, maknanya dia punya musuh dia lah, okay, yang jahat dekat situ, right? Itu adalah story. And then lepas dah kita refine the concept, kita dah confirm dengan konsep game kita tu, kita pergi kepada design phase. Okay, dekat situ kita akan buat yang mana visualkan dia, idea yang kita dah letak dekat dalam canvas tadi, kita cuba structurekan dia dalam bentuk apa tu yang boleh kita rujuk dalam fasa pembangunan. Sebab di sini kalau kita nak buat design satu-satu game ni, dia tak, sebenarnya dia bukanlah tak boleh nak buat seorang. Selalunya projek untuk game development ni dia buat by team. Okay, bila by team ni, so dia kena ada dokumen yang mana semua dokumen tu, semua benda tu didokumentkan supaya mudah untuk dirujuk. Okay, so dekat sini apa yang berlaku dekat fasa design phase ni, okay, kita akan ada game flow diagram. Okay, game flow diagram ni ataupun kita kenali sebagai floorboard, dia akan tunjukkan aliran kepada kita punya game tu. Okay, kalau sebelum ini siapa yang daripada course IT kan ataupun course multimedia mesti biasa kan dengar flow diagram, apa lagi, chart diagram. Okay, so dia lebih kurang sama je. Okay, it consists of the game flow by concentrating the movement of the player character. Tapi dia mesti fokus pada game lah. Okay, dan benda tu the game flow diagram ni dia akan membantu game designer akan prepare a rough prototype of the game using low fidelity. Nanti saya kata tadi tu, untuk game fasa design ni dia adalah low fidelity punya prototype. Okay, ataupun kita kenali dia sebagai paper prototype. So daripada paper prototype tu nanti kita boleh buat testing sebelum kita develop yang the real menggunakan programming or digital base. Okay. Okay, flow diagram flow diagram ni bentuknya macam saya katalah macam flow diagram yang macam kita buat untuk bina sistem. Okay, dia ada start and end punya notation dan selalunya bentuknya bujur. Okay, and then dia kalau yang simbol 4 segi ni, rectangle ni, dia menunjukkan instruction ataupun proses that occur. Okay, maknanya proses yang berlaku, apa benda. Contohnya kalau proses menembak, okay, shooting. So kat sini itu dah shooting. Okay, ataupun apa lagi, proses, kalau antonym tu tak boleh dia masukkan nama. Dia macam apa yang komputer tu tadi, okay, player character ni, okay, akan buat, right? Kalau yang berbentuk diamond ni dia lebih kepada decision, okay, decision point which contain a yes or no, true or false. So kat sini dia akan ada kita player tu perlu select ataupun ada dua keputusan dalam satu games tu. And setiap notation ni perlu ada arrow. Okay, arrow tu mesti berbentuk one way lah. Okay, dia tak boleh lah pergi apa ni, ulang alik Okay, ini adalah contoh macam mana satu permainan mesti kenal kan. Ini namanya kita dulu panggil apa, bricks ataupun main kotak-kotak kan. Okay, dia memang popular lah. So namanya Tetris Okay, so bila dekat Tetris ni, saya semua familiar kan macam mana permainan dia kan. So dia kena susun ataupun ubah bentuk asal yang diberi tu hingga kita penuhi satu line by line. Okay, supaya setiap supaya dia tak
dia tak sampai dekat atas yang menyebabkan kita dah tak boleh nak susun dah. Alright, okay. So dia mula dengan start, saya kata tadi start dia berbentuk oval, okay. Start. Okay, falling blocks, move light ref, erase the line, ini adalah proses. Maknanya apa yang berlaku. Okay, dia tak memerlukan kita untuk buat decision, dia tak memerlukan kita untuk enter input seperti nama ke, umur ke, apa semua kan. Maknanya input data lah maksud saya. Okay, so ini adalah proses yang apa yang berlaku pada screen tu. Okay, then dekat sini yang berlakunya decision, bentuk diamond ni. Apabila edge to edge bertemu, edge to edge, kalau no, maknanya dia akan block yang lain akan muncul. Okay, kalau yes, dia akan block disappear. Okay, maknanya bila dia dah sampai edge to edge, dia dah bertemu dia punya bucu ke bucu and then disappear lah, right? And then block tu akan turun ke bawah dan bila dia punya fill up tu dah penuh, kalau no juga dia akan start daripada akan turun blok yang lain. Manakala kalau yes, sampailah akhirnya dia loose ataupun dah material dia dah sampai hujung sekali atas kan, dah loose and then dia akan end. Macam itulah dia punya orang kata kitaran permainan dia tu, ya. Okay, so dekat sini berdasarkan dari dia punya flow, game flow diagram ni, kita boleh lihat yang kita boleh faham lah ataupun programmer dan juga designer tu boleh faham macam mana permainan itu dijalankan ataupun berlangsung. Okay. Then kita bila dah ada game flow diagram ni, dan selalunya kita juga akan ada storyboard. Okay, kadang-kadang kita ada storyboard yang mana storyboard tu more kepada the screen, paparan screen pada game kita tu. Alright, and then daripada screen itu kita boleh dapatkan, kita boleh tukarkan dia ke bentuk paper prototyping. So dekat paper prototyping is a process used before the development process start by using rough hand sketches on interface drawing. Dia selalunya memang free draw lah, right? Dan paper prototyping ni dia adalah dibina untuk meet the user expectation and need especially for designing and testing the user interface. Okay, bila kita buat satu-satu lakaran ataupun kita buatlah dekat screen, contohnya paper ni kita lukis screen kita, screen komputer kita. So kita boleh expect kalau dia tekan button, apa akan keluar. Apabila dia tekan dekat sini, dia tekan dekat sini ataupun dia drag ke, bila user tu dia test melalui kita punya paper tu, adalah apa expectation yang kita expect dan sebenarnya apa dan yang akan user tu react. So dekat situ kita dah boleh agak lah, okay sebenarnya button kita ni bentuk bulat ni sesuai tak? Orang user faham tak dengan warnanya? Okay, boleh nampak tak tulisan tu dengan bentuk tulisannya, dengan penggunaan warnanya. So boleh ditunjukkan melalui paper prototyping. Dan paper prototyping ni dia boleh memberikan kita useful feedback lah supaya kita boleh tambah baik dalam kita punya game design tu nanti. And then daripada itu kita boleh bina lah satu permainan yang mudah untuk dibina lah bila kita dah dapat feedback dan juga penambahbaikan. Okay. Then bila kita dah buatkan kita punya paper prototyping tu, alright, and then kita play test lah. Play test ni kita boleh cuba test dengan rakan-rakan kita, that means yang in-house ataupun dengan yang user yang kita nak test tu, maknanya pengguna sebenar untuk game tu. Okay, a playtest is a process by which a game designer tests a new game for bugs or design flaws and is fun for players. Okay, maknanya sebenarnya sebelum kita kita gunakan dia untuk programming. Okay, tapi dekat sini dia agak memberi cabaran. Okay, apabila kita nak menyediakan bahan tu lah ya, sebab katakanlah games kita tu dah memang
orang kata level dia banyak and then dia banyak dia punya features. Tapi tak nak kita kena prepare lah benda tu supaya player tu boleh cuba ataupun boleh gunakan permainan tu dan dia orang boleh beri feedback yang betul-betul accurate. Right? Kadang-kadang kita just yang surface sahaja. Sedangkan benda-benda sekecil-kecil tu kadang expectation kita sebagai developer berbeza dengan the real user. Okay? And then kita kena terima lah, kita sebagai designer ataupun developer, kita kena terima lah komen tu kan. Kadang-kadang sebab klien ni dia orang always right juga kan. Okay, so kita sebagai developer ni kena tahu ataupun kena relevant ataupun tolerate dengan kita punya user punya macam mana penggunaan dia. Okay, macam mana dia dari segi aspek dia punya, dia pandang interface tu macam mana. Okay, apa pendapat dia tentang experience yang dia dapat waktu main guna paper tu. Experience yang waktu digunakan waktu paper tu sedikit sebanyak dia akan mempengaruhi apa yang akan mereka rasa apabila mereka main the real digital games tu nanti. Okay? Right, so kat situ pentinglah untuk playtest. Right? Okay, next kita pergi kepada fasa yang ketiga iaitu development and playtest, right? So, kita dah ada ideation and then kita dah design dalam bentuk visual punya prototyping kan, paper prototyping, and then kita akan digitalkan dia. Right, so dekat sini memerlukan skill lah dari segi aspek programming. Okay, so dekat sini programmer take over lah the orang kata the task, okay? And dekat sini dia ada beberapa perkara yang perlu maknanya kita boleh gunakan ataupun tools yang kita boleh gunakan untuk kita design atau kita develop the games tu. Okay, macam biasa selalunya orang akan gunakan kalau yang the big scale untuk game selalunya orang akan gunakan Unity kan. Okay, kalau gunakan 3D gunakan Unreal ke kan, Unity tu lebih banyak digunakan lah sebab dia boleh guna untuk dua-dua platform kan, right? And then kalau yang jenis kecil-kecil ni ataupun yang baru beginner ada yang guna Scratch, Tinker, Game Maker. Game Maker pun dulu waktu mula-mula UPSI tawarkan game design punya course ni kita guna Game Maker. Okay, sekarang ni dah pakai Unity lah, right? And so dekat sini kita boleh tengok kalau game yang berbentuk non-digital, contohnya macam board game apa semua tu, dia tak perlukan software kan, tapi dia akan gunakan pada fasa ini untuk dia redevelop. Maknanya dia akan hasilkan yang betul-betul yang berbentuk yang cantik lah untuk dikomersialkan. Okay, kalau sebelum ni dia guna Manila card je, dia punya art card je, okay, and then pada fasa ni dia dah bina ataupun dia dah print atas board. Okay, maknanya untuk jadikan benda tu cantik lah. Okay, dan juga durable. Kalau untuk digital game, dia melibatkan programming language, game authoring tool and lot of coding. Okay, kita juga ada menggunakan software contohnya macam untuk masukkan audio kan, audio, music, ataupun kita nak macam mana nak gunakan dia punya kamera angle ke dan sebagainya. Okay, so dekat sini tadi dokumen yang kita dah untuk ideation kita gunakan GCD. So dekat sini dah kita boleh binakan daripada GCD tu kita kembangkan menjadi GDD ataupun namanya Game Design Document. Okay, right. So dekat pasal develop ni kita akan buatlah the real testing dengan kita punya user. Okay, dekat testing ni ada beberapa jenis testing. Ada usability testing, okay, ada heuristic apa ke namanya, heuristic testing, ada alpha testing, beta testing. Okay, yang itu kita akan belajar pada sesi pada topik testing nantilah. Dan selalunya pada bahagian ni kita nak tengoklah feedback daripada the real user tu macam mana, adakah mereka apa dia punya experience ataupun apa dia punya expectation daripada visual dia, audio dia, daripada dia punya behavior dia ke kan, yang kita boleh lihat berdasarkan games yang kita bina tu. Okay, dan kalau kita buat test ni of course kita memerlukan instrumen.
Okay, instrumen ni boleh dalam bentuk form, checklist, questionnaire. Okay, so dia terpulang kepada apa yang kita nak lihat waktu testing tu nanti. Right? Okay, so dan last sekali apabila semuanya dah complete, maknanya dah tak banyak bug, bukan dah tak banyak bug, sebenarnya bugs yang dah kita jumpa waktu testing tu ataupun perkara-perkara yang kita boleh improve waktu testing, okay, kita dah selesai, kita dah boleh publish, iaitu di fasa execute. So dekat sini, dan fasa execute sini kita boleh tengoklah the compilation document yang mana dia show the project progress. Sebab tu pentingnya ada GDD tu. Sebab kat GDD itulah yang menjadi rujukan utama yang mana dekat situ daripada fasa ideation sampailah ke testing dan juga launch. Okay. And then dalam GDD ni juga dia describe the content and present a plan for the implementation yang mana dia mengandungi features and details main task. Okay, yang mana dekat situ ada realization parameters and impart a clear idea of what need to be done and how. So, mana-mana nanti parties ataupun mana-mana siapa yang nak take over selalunya untuk projek ni kan, akan take over the project, akan kembangkan. Kan selalunya kalau dalam filem pun bukan team yang sama kan, dia akan berubah kan. Tapi at least dia orang ada satu documentation. Okay, so bila dah semua selesai dia boleh execute lah, dan execute ni sama ada dia install dalam bentuk APK ke ataupun dia letakkan dekat dalam cloud. Okay, salah satunya antaranya Intio punya platform, Unity pun ada dia punya platform dia kan, untuk gamers ni untuk upload dia punya game. Mana lagi Steam tu kalau kita nak beli kan. Okay, selalunya indie game game developer ni dia guna Intio tak silap saya. Okay, nanti boleh check lah dia punya website tu. Right? Untuk ada juga yang kalau yang buat mobile game tu, okay, dia letak dekat platform Google Play Store kan. Kena bayar sikit lah untuk servis tu kan. Okay. So selain daripada GDD ni, okay, dia kadang-kadang tu ada juga beberapa dokumen yang lebih kurang sama macam GDD ni. Okay, tapi dia ada spesifikasi dia lah. Salah satu dokumennya namanya Game Guides ataupun Walkthrough Games ni. Okay, dekat sini, okay, siapa yang memang kata dia nak memahirkan ataupun dia nak macam master dalam satu game ni, dia boleh baca dia punya manual book lah kan, Game Guides macam mana nak menang, apa cheat code dia. Okay, and then dia memang ada selalunya game-games yang memang besar lah, yang memang ada peminat dia kan. Okay, contohnya Final Fantasy, Mortal Kombat kat sini. So kat sini dia boleh dia sediakan manual macam mana nak menang dalam satu games tu, setiap button ataupun dia punya function ke algorithm dia berkaitan dengan games tu semua diceritakan dekat dalam Game Guide Walkthrough ni. Okay. Keduanya adalah Game Art Bible. Dia macam Bible ataupun dokumen lah. Okay, bukan dokumen juga, macam rujukan untuk siapa yang nak kata menyediakan game art ni. Sebab dekat situ dia menyediakan prinsipal, dia ada letak dia punya do and don't. Sebenarnya apa-apa yang setiap orang kata yang berkaitan dengan art tu semua diletakkan dalam Game Art Bible ni lah yang menjadi rujukan lah, right? And then dia ada juga menyediakan art style. Okay, dalam apa ni Game Art Bible ni dia ada letak tentang art style, describe the visual style and graphic of the artwork looks kan. So kat sini setiap satu-satu style ni dia ada principle behind the style tu. Principle dia, filosofi dia kan, macam mana dari segi methods of construction, climate, time period, technology use. Setiap benda ni dia ada maksud dia. Kenapa dia buat macam ni? Mesti ada maksud dia. Macam Sandilah, macam satu-satu story of the games tu dia ada inspiration dia kan. So dekat sini pun dia ada dia punya filosofi dia, dia ada meaning, message yang nak disampaikan. Okay. Dia juga ada berkenaan dengan character and props arts. Okay, kalau kita tengok kat sini, macam evolution of the game lah.
Okay, daripada pixel form sampai jadi 3D form kan. Berdasarkan dia punya kemajuan teknologi jugalah penggunaan color palette, expression, posing, dan juga dia punya macam mana appearance dia tu. Alright? And then kita juga ada level of detail ataupun singkatan dia LOD lah. Okay. Macam mana dia scratch idea, sketching biasa, and then kita masukkan dekat dalam software, and then kita jadikan dia 2D design, 3D design, and then kita letak texture, kita letak dia punya UV dia, right? Then kita animatekan dia, okay? Melalui beberapa proses lah macam ringing, skinning, animating cycle dan sebagainya. Okay? Dia bila kita sebut pasal games ni, dia juga kaitan dengan animation, berkaitan dengan filem, apa lagi berkaitan dengan kreatif punya platform lah, okay? Elemen-elemen of creativity kat situ. And then kadang-kadang bila kita membina ataupun develop atau permainan yang orang kata dia bukanlah 2D, dia bukannya platform yang one layer je, okay, kita bermain dengan kamera, and then kat situ kita dah tahu dekat mana path yang sesuai untuk kita capture, okay, gameplay angle and character position. Mana kat sini dia macam buat filem jugalah, kena tahu, kena orang yang imagine, okay, dia punya narrative dia tu, apa dia nak kena zoom, apa nak kena zoom in, zoom out dan sebagainya. Okay. Dalam Art Bible tu juga dia ada tentang penggunaan color palette, mana yang harmoni kan, color yang harmoni dari segi saturation dia, vibrance and values, color wash, okay, and then texturing, surfacing, dan setiap kadang-kadang penggunaan warna ni pun dia ada meaning dia tersendiri, okay. Okay. And then dari aspek user interface pula, okay, kalau ini contohnya card game ni, kadang-kadang bila sebut bahasa card game ni kita nampak one gambar yang satu simple je. Okay, sedangkan dalam satu card ni kita boleh letak macam-macam information. Okay, depends pada kita punya gameplay lah. Ada dia punya scoring, ada dia punya power, ada dia punya contohnya ini adalah karakteristik untuk apa tu? Untuk karakter ni kan, okay, and then apa dia punya info, apa dia punya kelebihan, kekurangan dan sebagainya, right? Tu dari aspek yang games lah. Kalau yang dari segi device pun dia juga perlu bila kita nak tengok user interface dan device ni supaya keyboard ni kita tahu, player tahu nak tekan. Kalau permainan selalu pakai apa WASD kan, macam tu. Ada yang guna arrow je, ada yang suka guna mouse, ada yang suka guna short key. So kat situ apa tu, kita sebagai pembangun developer pun kena make sure yang mana bila player kita main permainan kita tu mereka mudah untuk access, okay, ataupun untuk gunakan device untuk menggerakkan kita punya karakter, untuk gerakkan kita punya untuk pilih apa benda lah, sesuai lah. Kalau untuk kanak-kanak tak boleh lah terlampau banyak sangat short key ke ataupun terlampau susah lah dia punya movement dia tu kan. Dia mestilah yang simple, yang mudah je, kiri atas bawah macam tu. Okay, alright. Itu okay, kalau sini adalah yang berbentuk macam yang card game apa semua tu. Ini device. Mobile pun macam tu juga. Tambah pula bila screen dia tu ada yang screen tegak macam ni. Ada games yang screen dia buat macam ni kan. Dia bentuk landscape, portrait. So kat situ kena make sure yang mana game kita ni sesuai untuk landscape yang macam mana. Okay. Dari segi macam kalau button tu pula, adakah penggunaan button di atas skrin ataupun kita ada joystick di tepi ke? Contohnya macam permainan ni tadi kan, lumba kereta ni. Macam mana dia nak control dia kereta ni? Adakah dia sentuh ataupun dia kena hold satu-satu button ke? Iaitu kita kena make sure lah, dan dia ada prinsipal dia lah supaya benda tu konsisten, okay, dan memudahkan player untuk guna. Okay.
Dari segi technical guidelines pula, ni untuk programmer lah selalunya programmer. Kadang-kadang bila sesuatu programmer tu, bila dia rename dia punya apa benda lah, asset ke apa semua tu, sebaik-baiknya rename lah menggunakan benda yang mudah untuk di-identify kan. Kadang-kadang tu macam kita dah tak folder kan, new folder 1, new folder 2, tak nak lah macam tu kan. Letak betul-betul folder ni untuk apa, icon ni untuk apa. So memudahkanlah nanti buatlah orang akan take over kita punya kerja ke ataupun benda ni untuk di-expand yang kita tak mampu nak buat seorang. So orang lain boleh faham lah kita punya structure of the programming kita tu. Okay, so dekat situ dari segi teknikalnya pun kena structured. Tak boleh main selerak macam tu je kan. Nanti bila dah nak revamp ke ataupun nak ubah modify ke dah susah sebab kita tak ada nama yang spesifik. Dari segi technical guidelines juga, pastikan yang kita punya games tu kita tahu, kita identify dia punya rating tu macam mana. Kalau untuk kanak-kanak ataupun yang untuk everyone, kita akan letak everyone lah. Dia macam klasifikasi untuk filem jugalah kan. Filem ke cerita kan. Mana yang ada violence, mana yang ada unsur-unsur yang sexuality ke religion ke yang sensitif lah kan. Kita kena make sure ada dia punya labeling dia, rating dia. Dan kalau games ni selalunya dikeluarkan oleh ataupun di standardizekan oleh ESRB lah Entertainment Software Rating Board. Okay, kat sini dia ada ciri-ciri dia lah, everyone 10. Untuk ni maksudnya everyone tapi 10 tahun ke atas. Macam tu. Kalau ni mature untuk 17 tahun ke atas, apa klasifikasi dia? Itu kena ada dokumen lain lah yang kita boleh identify. Okay, dan yang terakhir sekali adalah dari segi references. Okay, dalam kita punya GDD ataupun kita punya dokumen kita, at least kita kena ada something yang macam game kita ni dia inspire daripada mana, kita reference daripada mana. Dan selalunya orang yang terlibat dalam kreatif ni dia ada reference dia. Dia tak macam datang ilham tiba-tiba dia nak macam ni, tak. Dia akan tengok reference daripada mana and then dia mix and match lah macam kita pakai baju lah kan. Dan selalu reference ni selalunya datang daripada mood boards, advertisement ke, video, movie, comic, photograph, illustration ataupun existing game yang ada. So dari situ, daripada situ kita dah boleh make sure ataupun kita boleh ensure kita punya games tu maknanya dia ada lah kata ciri-ciri ataupun ala-ala daripada game yang macam mana. Nak kata game kita tu 100% berbeza ataupun the very new one tu agak sukar lah. So itu adalah beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah kita kena tahu dalam pembangunan satu games dia ada model dia. Dan asas ataupun perkara aktiviti yang biasa melibatkan 4 perkara, iaitu dari segi aspek ideation, kedua design, develop and then last sekali execute. Dan setiap fasa ini ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan, sama ada setiap perkara itu dia bergantung dengan fasa sebelumnya ataupun dia boleh diteruskan tanpa melibatkan fasa sebelumnya. Sehinggalah semua cycle itu selesai, dilakukan testing dan boleh di-launchkan kepada pengguna. Dan setiap aktiviti yang dilakukan tu perlu didokumentasikan. Dan salah satunya adalah kalau ideation kita gunakan GCD lah ataupun game concept design yang mana kita boleh draft dulu melalui canvas. Game canvas ni. Right, and then bila dah selesai GCD and then kita dah dapat satu solid idea, kita dokumentkan keseluruhan aktiviti tu dalam bentuk game design document GDD. Saya harap
apa yang diterangkan ni dapat memberi gambaran yang jelaslah berkaitan dengan fasa-fasa dalam pembangunan, reka bentuk dan pembangunan permainan. So next bolehlah cuba untuk hasilkan satu GCD berdasarkan apa yang saya terangkan ini, dan seterusnya nanti daripada GCD tu kita dah boleh start lah untuk kita bina dan reka kita punya games tu nanti. Okay, itu sahaja untuk minggu ini. Selamat menyelesaikan tugasan dan kita jumpa pada kelas akan datang. Okay, Assalamualaikum dan selamat berehat semua.